Okey, baik, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Pastinya tumpuan kami adalah untuk membawakan perkembangan apa yang akan berlaku sepanjang hari ini. Kerana kita tahu yang di-Pertuan Agong, Istana Negara sebenarnya sudah pun mengeluarkan kenyataan bagi mengeluarkan ataupun jelaskan nama calon Perdana Menteri menjelang 2 petang hari ini. Jadi itu adalah tumpuan kami melihat kepada keadaan Parlimen tergantung ketika ini dan siapa agaknya calon Perdana Menteri yang akan dinamakan oleh gabungan-gabungan parti politik ini untuk mentadbir negara bagi tempoh 5 tahun yang akan datang, Hakim. Ya, dan dalam masa sama juga kita nak melihat bagaimana proses pembentukan kerajaan pada hari ini. Dalam masa kurang 24 jam kita harapkan sudah ada kerajaannya, sebab Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga sudah memaklumkan untuk Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk menyerahkan senarai nama dan juga akon bersumpah seperti yang beliau maklumkan. Pihak yang ada jumlah majoriti yang substansial untuk berbuat demikian sekurang-kurangnya sebelum jam 2 petang ini. Jadi ini memberi satu indikasi bahawa ia perlu disegerakan, ada urgensi di situ untuk negara mempunyai leadership ataupun kepimpinan dalam waktu yang segera agar ia tidak berlarutan. Jadi saya kira sebenarnya untuk kita memahami mengapa ia perlu diadakan dengan segera, bagaimana kita nak mengelakkan kebuntuan politik seperti yang pernah berlaku seperti beberapa belas bulan sebelum ini. Kita lihat ada kebuntuan politik sampai ke tahap ahli parlimen juga naik bas ke Istana Negara. Satu perkara yang agak rare, ahli parlimen naik bas pada ketika itu. Kita nak bersama dengan Profesor Dr. Ismi Arif Ismail. Beliau merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Penyelidikan Advokasi Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, terima kasih menjemput. Prof, waktu yang sangat menarik sebenarnya hari Isnin untuk memulakan hari Isnin dengan debaran. Biasanya orang Isnin ni ada Monday Blues sikit. Ada yang tertanya-tanya cuti ke tidak. Yang boleh bagi cuti pada ketika ini cuma doktor saja. Ataupun mungkin ada lebihan cuti annual leave yang dah diambil lebih awal. Mungkin. Tapi apapun Prof, ini bagaimana Prof melihat keadaan pada hari ini? Apa yang boleh kita jangkakan? Baik, terima kasih Hakim. Saya jangkakan saya rasa seluruh Malaysia ternanti-nanti teruja untuk mengikuti perkembangan yang akan berlaku sebelum 2 petang pada hari ini. Dan saya suka melihat perkembangan ini bukan saja daripada perspektif politik tetapi juga daripada perspektif kepemimpinan. Tadi Hakim dah sebut kepemimpinan, dan di sinilah kita nak lihat bagaimana pemimpin ini menggunakan kekuatan dan kepakaran mereka untuk membuat perundingan yang saya rasa memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. Jadi sebab tu saya bersetuju dengan beberapa pandangan yang mengatakan sepatutnya manfaat ini perlu diberikan fokus lebih kepada manfaat kepada rakyat berbanding pada kepentingan peribadi. Jadi sebab itu saya lihat ramai individu-individu yang berjiwa besar yang tanpa menunggu masa lagi mengeluarkan pandangan dan harapan supaya akhirnya kepentingan rakyat mengatasi kepentingan peribadi. Prof, ramai juga saya kira rata-rata rakyat Malaysia menyatakan harapan mereka agar satu kerajaan dibentuk dalam masa terdekat ini. Tapi kita melihat kepada seni rundingan antara gabungan parti-parti politik itu, ada yang sudah mengeluarkan kenyataan keterbukaan berganding bersama dengan beberapa parti politik lain. Tetapi pada masa sama ada juga pihak gabungan parti politik menyatakan okey, dah ada gabungan tetapi tidak mendedahkan mana gabungan tersebut. Ia mungkin sedikit sebanyak mengelirukan rakyat dan juga menggelisahkan rakyat lebih lagi selepas pasca pilihan raya umum ke-15 ini, walaupun undian results yang kita dah dapat lihat. Bagaimana kita nak baca perkara ini, Prof? Bagaimana permainan seni rundingan itu? Baik, sebab kalau kita tengok daripada segi rundingan ni dia ada beberapa kaedah. Sebab tu saya suka bincang daripada perspektif seorang pemimpin. Ada satu kaedah ialah kita berhati-hati. Jadi sebelum kita mengeluarkan kita punya maklumat ataupun senjata, kita kena pastikan yang maklumat itu sepatutnya membantu kita
bukannya maklumat itu akan menyebabkan pihak yang lain pula akan membentuk strategi yang lain yang akan basically tidak menyebelahi kita. Tapi ada juga satu lagi pendekatan ialah kita boleh umum dengan sesegera yang mungkin untuk memastikan yang kita telah meletakkan sempadan pasukan yang ingin kita bentuk. Jadi di situlah saya lihat strategi yang berbeza antara kedua-dua pemimpin. Dua calon kalau PM kita lihat dua calon PM, bagaimana mereka menyusun strategi sebelum ke pukul 2 petang pada hari ini. Jadi itulah sesuatu yang menarik. Jadi saya mengharapkan yang akhirnya keresahan kita ni akan terjawab dan saya sangat mengharapkan yang gabungan parti-parti yang akan membentuk kerajaan ini akan merupakan satu gabungan yang benar-benar diharapkan oleh majoriti rakyat yang akhirnya kita akan boleh lebih fokus kepada bagaimana untuk mensejahterakan Malaysia, insya-Allah. Saya suka dengan perkataan kepimpinan ini ataupun rundingan, seni rundingan itu, negotiation skill itu. Kalau ada buku di luar sana, negotiation skill 101 itu, faktor yang pertama, find common ground. Saya kira common groundnya di sini nak berkuasa. Saya rasa itu sudah cukup. Tapi itu buat permulaan. Tapi apa niat di sebaliknya? Apakah kepentingan mereka untuk melakukan rundingan? Siapakah yang boleh memikat hati pihak lain untuk mendapat upper hand ataupun kelebihan dalam rundingan tersebut? Masih lagi tidak terjawab. Tetapi Prof, dalam masa sama, kalau kita saksikan pada keadaan ketika ini, pastinya stakeholdersnya adalah rakyat Malaysia, pengundi. Bagaimana kita yang menunggu pada ketika ini boleh menguruskan jangkaan kita terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ketua-ketua parti pada ketika ini, kerana sekarang ini tanggungjawab ataupun amanah itu telah pun diberikan kepada mereka. Kita mula mengundi perwakilan pemimpin, kemudian sekarang ini diserahkan kepada ketua parti yang nak serahkan kepada speaker nak serahkan kepada Agung. Bagaimana kita nak mengurus jangkaan rakyat Malaysia terutamanya pada ketika ini? Okey, baik, terima kasih Hakim. Saya lihat macam ni. Macam tadi saya tertarik bila mengatakan tentang kemahiran rundingan tu. Memang kita faham yang apa sahaja yang kita bincangkan ni bila bercakap tentang kepemimpinan, ia bermula dengan kuasa untuk mempengaruhi. Jadi dalam bidang kepemimpinan ni memang ada 5 kata kunci yang akan mengukuhkan apa sahaja dinamika kepemimpinan tu. Pertama, memang mesti kena ada matlamat yang bersama. Dan untuk ada matlamat bersama, kena ada kuasa untuk mempengaruhi. Kan? Jadi itu dah ada 3 dah. Dan bila dah ada kuasa mempengaruhi, ianya patutnya boleh mengumpulkan seramai mungkin pasukannya. Kan? So itu yang sedang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin ini. Dan yang semestinya pasukan ini akan menjadi kuat apabila ada elemen of kepercayaan kepada seorang pemimpin tu. Jadi itu yang kita harapkan. Saya kira sewaktu rakyat menjalankan tanggungjawab pada 19 November, kita mengharapkan yang ketua parti yang kita lantik itu akan mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada satu pasukan yang kuat yang akan membentuk kerajaan yang akan mensejahterakan Malaysia. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan yang ketua-ketua parti ini akan membuat pertimbangan yang terbaik berdasarkan kepada perbincangan dengan pelbagai pihak berkepentingan. Saya percaya daripada mula kita dapat keputusan PRU sebelum ini sehingga sekarang, banyak perbincangan, banyak pandangan, input yang diberikan oleh pelbagai pihak di pelbagai peringkat. Jadi saya mengharapkan yang ketua-ketua parti berkenaan akan membuat pertimbangan yang terbaik untuk memastikan satu keputusan yang rasional, yang memberi manfaat pada rakyat seluruhnya akan dapat dibuat, insya-Allah. Ya, Prof, dalam kita bercakap berkenaan dengan gabungan parti politik ini, satu keputusan perlu dilakukan dengan baik demi kestabilan politik, ekonomi dan sebagainya, terutamanya melihat kepada tumpuan untuk rakyat itu. Tetapi rakyat sudah pun menjalankan tanggungjawab mereka, mereka sudah keluar mengundi. Pastinya ada jangkaan ataupun expectation daripada mereka ini agar satu-satu
parti politik yang dipilih itu ketuanya dipilih apabila menang untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi selepas mereka melihat kepada mungkin ada gabungan kerajaan ini, ia tidak menepati keputusan ataupun jangkaan mereka. Apa yang kita dapat jelaskan kepada rakyat bahawa ini adalah proses demokrasi yang memang kita sudah jangkakan akan berlaku juga melihat kepada prediksi yang dikeluarkan Badan Kaji Selidik dan sebagainya. Tetapi untuk kita memperjelaskan bahawa itu adalah demokrasinya, itu adalah prosesnya. Walaupun kita keluar mengundi, kita expect satu parti lain, tetapi mungkin nanti jawapannya adalah parti lain pula, gabungan parti lain. Bagaimana kita nak memperjelaskan perkara ini, Prof? Baik, rakyat, saya rasa rakyat kita dah faham dan matang yang secara idealnya memang kita mengharapkan gabungan sebelum PRU itu akan merupakan kerajaan yang akan dibentuk. Tetapi kalau kita lihat, inilah keistimewaan demokrasi di mana rakyat pelbagai pandangan dan sebagainya boleh memberikan persepsi dan pandangan mereka yang unik dan pelbagai. Jadi di situlah kita lihat setiap blok tu ada kekuatannya. Jadi sepatutnya di saat ini kita tidak boleh lagi terlalu terikat dengan gabungan sebelum PRU. Kita akan lihat bagaimana gabungan yang ada sekarang ni boleh digabungkan pula untuk memastikan yang pasukan yang baru dibentuk ni merupakan pasukan yang benar-benar dapat bekerjasama. Dan saya sangat mengharapkan ketua ataupun pengerusi gabungan selepas PRU ni akan merupakan seorang yang benar-benar berkeyakinan dan mempunyai kekuatan untuk menstabilkan pasukan itu dan seterusnya menstabilkan negara. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, apabila ketua-ketua parti yang kemudiannya menjadi pengerusi gabungan tapi tidak terlalu kuat pengaruhnya untuk mengawal blok-blok yang digabungkan, itu yang akan menyebabkan kita punya kestabilan kerajaan dan sebagainya akan berada dalam keadaan yang tidak terlalu mantap. Jadi saya sangat mengharapkan yang pada kali ini kita belajar daripada pengalaman kita mempunyai 3 Perdana Menteri dalam satu penggal selepas PRU 14 untuk kita boleh memastikan yang kali ini kita benar-benar dapat stabil sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah negara. Sebab saya kira kita ada banyak lagi isu-isu perkara-perkara yang perlu kita fokus sebagai negara dari segi ekonominya, dari segi kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita sangat mengharapkan yang pemimpin gabungan yang akan dibentuk pada hari ini insya-Allah akan merupakan seorang yang bukan dominan tetapi seorang yang benar-benar mempunyai hikmah yang dapat menjaga kestabilan gabungan, kerajaan dan seterusnya negara insya-Allah. Amat menarik situasinya pada ketika ini. Kita berhadapan dengan situasi parlimen tergantung dan tidak ada yang menyangka sebenarnya akhirnya Barisan Nasional lah yang menjadi kingmaker. Sebab kedua-dua pakatan ataupun gabungan yang besar ini, Pakatan Harapan dan juga PN mempunyai jumlah kursi yang banyak, 83 dan juga 72. Kalau campur dengan BN 30, angka itu, gabungan itu boleh bergerak sama ada ke arah merah ataupun biru tua. Dia sudah cukup memberikan faktor penarik parti-parti ataupun gabungan-gabungan kecil untuk terus serta membentuk kerajaan. Tetapi penolakan ini juga angka ataupun keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 ini juga menyaksikan ada penolakan terhadap figura-figura tertentu. Contohnya kita lihat ada kawasan-kawasan yang calonnya heavyweight, favourite tapi tumbang ataupun sudah tidak diterima, ditolak oleh pengundi di situ walaupun sebelum ini mempunyai majoriti yang kukuh ataupun kursi legacy contohnya. Walaupun kalah, boleh kembali ke kabinet. Ini tak mustahil dalam sistem demokrasi. Mengapa saya katakan begini? Andai kata gabungan A, walaupun calon A kalah, tetapi gabungannya mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan bersama gabungan lain, dan apabila bentuk kerajaan, calon yang kalah itu mungkin boleh dilantik menjadi menteri dengan senatorship. Sedangkan mereka yang kalah ini sudah ditolak oleh pengundi di kawasan tersebut. Jadi ini somehow boleh menimbulkan rasa ketidakpuasan hati. Saya juga melihat reaksi anak-anak muda terutamanya di luar sana yang
kalau gabungan sekian-sekian ini berlaku, what's the point saya keluar mengundi, saya memandu berjam-jam menempuh kesesakan trafik untuk dan juga hujan untuk mengundi, tapi akhirnya calon yang tidak saya pilih itu diangkat menjadi pemimpin. Tetapi dari sudut perundangan ataupun perlembagaan ini boleh dilakukan. Tapi bagaimana untuk kita fahamkan terutamanya kepada para pengundi kali pertama, mereka begitu teruja sekali. Kalau lihat semuanya mengemas kini gambar jari macam Syazwani ini kan. Semua teruja, bukan Syazwani? Betul. Saya kali pertama tapi saya tak adalah post. Saya tak adalah sebab saya dah undi post. Jangan just saya dah undi post. Ya, kita faham. Okey, tapi bagaimana kita nak memaklumkan kepada pengundi kali pertama ini, sebab partisipasi mereka, penglibatan mereka, keterujaan mereka dalam sistem demokrasi ini cukup baik. Ya. Tapi kita khawatir sekiranya percaturan politik ini yang walaupun tidak melanggar perundangan saya kira ketika ini, sebab itu adalah proses demokrasi. Siapa-siapa yang ada sokongan untuk bentuk. Tapi somehow adakah ia mampu terus subur dalam jiwa anak muda terutamanya, ataupun dia akan memalapkan jiwa yang membara anak muda itu? Baik, terima kasih Hakim. Panjang sikit soalannya. Saya memberikan konteks tadi. Ya. Sebab tu di sini dia menuntut kebijaksanaan. InsyaAllah bakal Perdana Menteri kita apabila memilih saf kepimpinan yang akan membarisi kabinet dan sebagainya. Sebab sentimen pilihan pengundi juga sangat penting. Dan sebab itulah apabila nak melantik ahli pasukan dalam kabinet ataupun apa-apa saja jawatan yang akan menyokong pembinaan kerajaan itu, saya kira pemimpin ini perlu bijaksana melihat sentimen bukan saja di dalam ruang lingkup parti, dalam ruang lingkup gabungannya, tetapi juga sehingga ke peringkat akar umbi. Bagaimana persepsi dan pilihan rakyat, termasuk anak muda. Dan bila kita bicara tentang anak muda ni, memanglah kita tak dapat nafikan kekuatan orang dewasa golongan kita yang dah belia purba ni adalah daripada segi hikmah ataupun wisdom. Sebab kita berdasarkan pengalaman kan beberapa kali dengan pilihan raya dan juga kita punya pemerhatian kepada senario perkembangan negara. Tapi anak muda ni kekuatannya adalah idealisme. So sebab mereka dengan izin dia kurang baggage yang sebelum ni. Jadi dia punya pertimbangan tu memang sangat ideal, sangat idealistik kan. Jadi sebab itulah kita kena ada kombinasi ni antara pandangan yang idealistik dan juga yang banyak pertimbangan daripada segi realistik dan sebagainya kan. So gabungan pandangan realistik dan juga gabungan pandangan idealistik ni lah yang akan memastikan percaturan politik, percaturan pembinaan kerajaan seharusnya dapat memenuhi pengharapan kedua-dua golongan ini. Itu juga saya lihat perlu ada dalam insya-Allah walaupun baru lagi kita dah beritahu dah kita punya pengharapan. Saya sangat mengharapkan yang kabinet ini nanti akan juga dibarisi oleh gabungan antara yang berpengalaman dengan yang muda. Sebab saya kira itulah harapan anak muda apabila mereka keluar mengundi pada 19 November. Kita lihat daripada segi komposisi calon-calon yang dipertandingkan pun alhamdulillah, kalau kita kira daripada 949 calon yang masuk, kita di advokasi di unit literasi dan advokasi politik di Institut Pengajian Sosial UPM, kita ada buat sedikit analisis. So daripada 949 calon, kita ada 248 yang berumur antara 18 ke 39 yang diketengahkan sebagai calon. So ini kalau kita lihat dari percentage dalam 26%. So makna dia alhamdulillah lah, anak muda tuntut at least kalau boleh dapat dalam 30%. Calon-calon yang diketengahkan adalah dalam usia generasi muda. Jadi kat situ kita lihat dah ada satu usaha dan komitmen oleh parti-parti politik. Jadi sekarang ni kita mengharapkan pula untuk apabila kita bina kerajaan nanti, komposisi kabinet itu juga seharusnya mengambil kira perkara ini. Sebab kalau tidak, itu yang Hakim cakap tadi dia, anak muda akan rasa apa ni kita dah undi, kita mengharapkan yang akan ada suara anak muda dalam kabinet, dan sepatutnya kita kena pilih orang-orang yang menang lah dalam pilihan raya berbanding dengan orang yang kalah. Kalau orang yang kalah tu, tapi kalau ada potensi, saya kira kena ada kebijaksanaan daripada pemimpin untuk meletakkan mereka di tempat yang sesuai, yang boleh diterima oleh rakyat
dan masih boleh menyumbang daripada perspektif masing-masing. Ya. Besar tanggungjawab sebenarnya bentukan kerajaan baharu ini untuk memastikan segala suara, segenap suara rakyat Malaysia itu didengari, apatah lagi kita berdepan dengan pelbagai cabaran ketika ini, Prof, terutamanya dengan suara anak muda, juga banyak tuntutan mereka dan juga banyak sebenarnya harapan yang mereka ingin ketengahkan terutamanya terhadap kerajaan baharu nanti, dan itu menjadi fokus kami, tumpuan kami sepanjang hari ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Sebentar lagi kita akan bercakap dari segi perlembagaan pula, bagaimana penubuhan kerajaan selepas ini, selepas calon Perdana Menteri dikemukakan ataupun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita berhenti rehat seketika.